Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Setelah kalah pemilihan timbalan Presiden PKR, setelah gagal mempertahankan jawatan nombor 2 PKR, setelah meletak jawatan di dalam Kementerian Ekonomi, apakah langkah seterusnya Rafizi? Adakah beliau juga akan keluar daripada parti PKR? Tuan-tuan dan puan, baru-baru ini Rafizi mengeluarkan kenyataan. Kenyataan yang sangat besar bagi saya. Apa guna kekal dalam kabinet jika hilang kebebasan bersuara? Oh, akhirnya Rafizi telah bersuara sekali lagi. Kejutan untuk seluruh kabinet dan kepimpinan kerajaan. Sebelum kita teruskan, di sini saya kongsikan kepada anda satu produk yang sangat baik. Ini adalah produk transfer factor daripada For Life Research Malaysia. Produk Transfer Factor Advance. Produk ini sangat baik, sangat bagus. Tidak kira badan anda sihat, terutamanya kepada yang mengalami apa juga jenis penyakit, contohnya kencing manis, darah tinggi, kolesterol, penyakit melibatkan jantung, penyakit melibatkan buah pinggang, penyakit melibatkan bahagian perut, penyakit melibatkan penglihatan, kulit, dan macam-macam lagi. Semua ini kerana semua penyakit ini timbul kerana sistem imun badan yang lemah. Jadi, apa fungsi sebenar transfer factor? Adalah untuk mendidik, untuk meningkatkan kekuatan imun badan kita sehingga 437%. Dengan kekuatan ini, banyak jenis penyakit yang boleh dicegah, yang boleh dilawan. Sekiranya anda berminat, anda boleh hubungi nombor yang tertera. Saudara-saudara, Rafizi dengan kenyataan paling padu ini berkata, tiada sebab untuk dia terus kekal dalam kabinet sekiranya jawatannya itu mengorbankan hak untuk dia bersuara. Bercakap dalam episod pertama, audio siar terbarunya yang berhenti Menteri malam tadi, Rafizi berkata, dia hanya akan menjadi seorang menteri tempang sekiranya memilih untuk kekal dalam kerajaan selepas tewas kepada anak Perdana Menteri Nurul Izzah dalam pemilihan jawatan timbalan Presiden PKR. Saya tak mahu berada dalam kabinet jika itu bermakna pandangan saya disekat atau saya tidak dibenarkan untuk berbeza pandangan. Saya tak mahu berada dalam situasi saya diminta supaya jangan merajuk, buat kerja sahaja untuk parti. Walaupun usaha saya memberi nilai tambah kepada PKR, saya tetap tidak diberi ruang untuk bersuara secara berbeza. Dia menekankan bahawa penyertaan Nurul Izzah dalam pemilihan parti jelas mendapat restu Anwar sebagai Presiden PKR dan memberi isyarat bahawa tokoh terbabit tidak lagi meletakkan keyakinan terhadap kepimpinannya sebagai timbalan Presiden Parti serta Menteri Ekonomi. Tambah anak kelahiran Terengganu itu terus memegang jawatan menteri selepas kalah dalam pemilihan, hanya akan menjejaskan Kementerian Ekonomi kerana penjawat awam akan melihatnya kehilangan legitimasi sekaligus menjejaskan keberkesanan dasar dan program kementerian. Jadi dengan ini, saudara-saudara, dengan apa yang Rafizi lakukan, adakah kali ini benar-benar ada dua pilihan lah? Sama ada Rafizi yang akan keluar daripada PKR ataupun Anwar sebagai presiden yang akan memecat Rafizi. Jadi kalau Rafizi keluar PKR, adakah beliau akan menyertai parti daripada pembangkang Perikatan Nasional Bersatu PAS? Nah, semuanya ini menjadi persoalan. Tuan-tuan dan puan, apa komen anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Kepada semua penyokong-penyokong, followers channel ini, subscriber channel ini, tidak kira daripada Sabah, Sarawak, Semenanjung, saya sangat respect you all. Saudara-saudara, berkaitan dengan bekas Perdana Menteri Najib Razak. Satu keputusan berita baik untuk Najib Razak. Sudah pasti pada penyokong Najib, mahu Najib dibebaskan. Itulah keputusan yang paling dinantikan oleh penyokong Najib. Menurut Syafi, Najib boleh mohon payroll seawal September ini. Wow. Adakah Najib
mempunyai harapan untuk dibebaskan lebih awal. Dan ada satu persoalan paling besar sekiranya Najib dibebaskan lebih awal. Nanti saya kongsikan kepada Anda. Tapi sebelum itu, saya ingin memperkenalkan. Ini adalah produk Transfer Factor Advance daripada produk For Life Research. Produk ini sangat baik. Pada Anda yang sedang menonton, sekiranya Anda ataupun Anda mempunyai ahli keluarga, rakan-rakan, member yang mungkin ada sedang mengalami penyakit yang melibatkan bahagian perut, penyakit melibatkan bahagian jantung, penyakit melibatkan buah pinggang, penyakit melibatkan penglihatan, kencing, manis, gout, darah tinggi, kolesterol, dan macam-macam lagi. Ini adalah satu produk yang sangat baik. Anda boleh ambil produk ini, makan produk ini, dan ini akan meningkatkan imun badan kita, mendidik imun badan kita menjadi bijaksana untuk melawan berbagai jenis penyakit. Sekiranya Anda berminat berkaitan dengan produk ini, Anda boleh PM di nomor yang tertera. Saudara-saudara, menurut Syafi'i, Najib boleh mohon parol seawal September ini. Datuk Seri Najib boleh mengemukakan permohonan parol untuk dibebaskan lebih awal sebagai pelan sandaran jika permohonan semakan kehakiman berkaitan titah edendum ditolak mahkamah. Peguam Tan Sri Muhammad Syafiq Abdullah yang mewakili beliau dalam prosiding mahkamah menyatakan permohonan parol itu boleh dikemukakan seawal-awalnya September ini. Beliau menjelaskan bekas PM yang kini menjalani hukuman penjara 6 tahun secara otomatik mendapat pengurangan hukuman penjara selama 2 tahun. Tiada alasan Najib tidak boleh dapat parol kerana beliau banduan contoh di penjara dan sedang menyempurnakan pengajian di peringkat Doktor Falsafah Pembangunan Nasional. Namun begitu di Malaysia, apa-apa pun boleh berlaku kerana beliau bekas pemimpin politik, ujar Muhammad Syafiq pada sesi Town Hall Rakyat Mencari Kebenaran antara dua tita di sini hari ini bertarikh 22 Jun. Jadi, saudara-saudara, kalau Najib dibebaskan awal, bayangkan. Kalau Najib dibebaskan sebelum PRU 16, wow. Adakah pertama beliau akan jadi Presiden UMNO? Dan kedua, beliau akan menjadi ahli parlimen sekali lagi. Dan yang paling best, saudara-saudara, adakah beliau akan memimpin UMNO, Barisan Nasional menjadi kerajaan yang dominan, menjadi parti yang dominan tanpa ada mana-mana gabungan, tanpa PH, tanpa mana-mana ahli parlimen yang bukan BN UMNO. Nah, saudara-saudara, dan yang paling best lagi, saudara-saudara, adakah Najib boleh sekali lagi menjadi Perdana Menteri? Wow. Jadi semua ini menjadi pertanyaan orang kampung. Menurut Anda, saudara-saudara, apa pula komen Anda?